fi Zilal Quran, karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati ruh-ruh mereka. Tafsiran ayat-ayat 261 hingga 263. Bismillahirrahmanirrahim. Bandingan ganjaran orang-orang yang menginfakkan harta mereka kerana sabilillah adalah laksana sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan dari setiap tangkai mengandungi 100 biji. Dan Allah memberi ganjaran yang berlipat ganda kepada setiap yang dikehendakinya, dan Allah itu maha luas, limpah kurnianya lagi maha mengetahui. Ayat 261. Cara pendekatan perlembagaan Islam. Perlembagaan Islam tidak dimulai dengan menyebut kewajipan dan tugas, tetapi ia dimulakan dengan pemberangsangan dan penjinakan hati. Ia merangsangkan perasaan-perasaan dan emosi-emosi yang hidup di dalam diri manusia seluruhnya. Ia menayangkan satu gambaran dari gambaran hidup yang segar, subur dan memberi hasil, iaitu gambaran tanaman yang merupakan hadiah bumi atau pemberian Allah. Tanaman tersebut yang memberi berganda-ganda lebih banyak dari apa yang diambil olehnya, dan tanaman yang hasilnya berganda-ganda lebih banyak dari benihnya. Ia menayangkan gambaran yang menarik itu sebagai perbandingan bagi mereka yang menginfakkan harta mereka untuk sabilillah. Bandingan ganjaran orang-orang yang menginfakkan harta mereka kerana sabilillah adalah laksana sebuah benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai mengandungi 100 biji. Pengertian ayat secara mental dan secara tayangan gambar. Pengertian secara mental bagi ayat ini berakhir dengan satu kiraan hisab yang menggandakan sebiji benih dengan 700 biji buah. Tetapi pengertian yang disampaikan oleh pemandangan fizikal yang hidup yang ditayangkan oleh ayat ini adalah lebih luas dan lebih indah dari pengertian ini lagi. Ia lebih membangkitkan perasaan dan lebih memberi kesan kepada hati nurani. Itulah pemandangan hidup yang subur, pemandangan alam yang hidup, pemandangan tanaman yang memberi hasil. Kemudian itulah pemandangan yang menarik di alam tumbuh-tumbuhan, iaitu pemandangan sebatang pokok gandum membawa 7 tangkai buah, dan pemandangan setangkai gandum yang mengandungi 100 biji buah. Ganjaran infak yang berlipat ganda. Dalam angkatan hidup tanaman yang subur dan memberi hasil itu, Al-Quran mengajak hati nurani manusia berkorban dan memberi. Kerana pada hakikatnya dia tidak memberi, tetapi mengambil, dan dia tidak kurang tetapi bertambah. Kemudian gelombang pemberian dan kesuburan meneruskan perjalanannya dan menambahkan lagi perasaan ingin memberi yang dirangsangkan oleh pemandangan tanaman yang banyak memberi hasil itu. Sesungguhnya Allah memberi ganjaran yang berlipat ganda kepada manusia sesiapa yang dikehendakinya, iaitu ganjaran yang berlipat ganda yang tidak terhingga dan terkira. Allah melipat gandakan rezekinya yang tiada siapa pun mengetahui batasnya, dan melipat gandakan rahmatnya yang tiada siapa mengetahui sempadannya. Dan Allah itu maha luas, limpah kurnianya lagi maha mengetahui. Penghujung ayat 261.
maha luas. Yang ini limpah kurnianya tidak pernah picik, tidak pernah tertahan dan tidak pernah kering. Maha mengetahui, yang ini mengetahui segala niat yang ikhlas dan memberi pahala kepadanya, dan tiada suatu jalan, tiada sesuatu pun yang terluput dari ilmunya. Tetapi mana satu infak yang sentiasa bertambah subur itu, mana satu pemberian yang diberi Allah banjaran yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat pada sesiapa yang kehendakinya itu. Itulah infak yang mengangkat dan tidak mencemarkan perasaan-perasaan kemanusiaan, iaitu infak yang tidak menjatuhkan kehormatan dan tidak menggoreskan perasaan, iaitu infak yang terbit dari hati yang murah dan bersih, infak yang ditujukan semata-mata kerana mencari keredaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka kerana sabilillah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang diinfakkan mereka dengan perkataan yang membangkit-bangkit dan menyakit hati. Mereka memperolehi pahala mereka di sisi Tuhan mereka, dan tiada apa-apa kebimbangan kepada mereka, dan tidak pula mereka berduka cita. Ayat 262. Infak yang diiringi dengan bangkitan. Perbuatan membangkit-bangkit pemberian itu adalah satu sifat yang amat dibenci dan satu perasaan yang hina dan rendah. Seseorang itu tidak membangkit-bangkitkan pemberiannya, melainkan kerana ingin menunjukkan kelebihannya yang palsu, atau kerana ingin menghinakan penerimanya, atau kerana ingin menarik perhatian orang ramai. Di sini jelaslah bahawa tujuan pemberian itu ialah kerana manusia, bukannya kerana Allah. Seluruh perasaan yang buruk ini tidak timbul di dalam hati yang baik dan tidak terlintas di dalam hati yang mukmin. Oleh sebab itulah perbuatan membangkit-bangkitkan pemberian itu mengubahkan sedekah menjadi pemberian yang mendatangkan kemudaratan, sama ada kepada pemberi atau kepada penerima. Ia mendatangkan kemudaratan pada pemberi kerana ia menimbulkan di dalam hatinya perasaan sombong dan takbur, dan kerana itu ia ingin melihat penerimanya hina dina di sisinya, dan kerana ia mengisi di dalam hatinya sikap bermuka-muka, menunjuk-nunjuk dan jauh dari Allah. Ia mendatangkan kemudaratan kepada penerima kerana ia menimbulkan di dalam hatinya perasaan kalah dan tewas, dan mencetuskan reaksi dendam dan membalas dendam. Islam tidak mahu infak itu dilakukan semata-mata untuk tujuan menutup kejahatan, mengisi perut dan memenuhi keperluan. Tidak, sekali-kali tidak. Malah Islam mahu infak itu dilakukan untuk tujuan membersihkan akhlak dan pihak hati pemberi, iaitu merangsangkan perasaan kemanusiaan dan pertaliannya dengan saudaranya yang miskin kerana Allah dan kerana kemanusiaan. Juga mengingatkan terhadap nikmat Allah yang dikurniakan kepadanya dan terhadap janjinya dengan Allah dalam menggunakan nikmat-nikmat itu, iaitu janji untuk memakannya tanpa membazir dan menunjukkan keangkuhan, dan janji menginfakkan sebahagian darinya ke jalan Allah tanpa bakhil dan membangkit-bangkit pemberiannya. Yang ini ia menginfakkan tepat seperti yang dikehendaki Allah, iaitu untuk menyuka dan menyenangkan hati penerima, untuk mengukuh hubungan dengan saudaranya kerana Allah dan kerana kemanusiaan, dan untuk memenuhi keperluan seluruh kelompok muslimin agar kehidupan kelompok ini tegak di atas asas takaful dan saling bantu-membantu, iaitu asas kehidupan yang mengingatkan mereka kepada kesatuan dasar, kesatuan kehidupan, kesatuan tujuan dan kesatuan tugas.
perbuatan membangkit-bangkitkan pemberian akan menghapuskan semua kebaikan ini dan mengubahkan infak itu menjadi racun dan api. Perbuatan ini adalah satu perbuatan yang mudarat walaupun tidak disertai dengan perbuatan mudarat yang lain seperti memukul dan mencaci maki. Ia adalah satu perbuatan mudarat yang menghapuskan pahala infak, memecah belahkan masyarakat dan menimbulkan dendam kesumat. Pendapat ahli kaji jiwa tentang reaksi manusia terhadap bantuan insan dan jawapannya. Setengah-setengah ahli kaji jiwa pada hari ini berpendapat bahawa reaksi tabiat jiwa manusia terhadap bantuan ihsan ialah lahirnya permusuhan di suatu hari yang akan datang. Mereka memberi sebab kerana si penerima itu merasa dirinya rendah dan kurang di hadapan si pemberi. Perasaan ini akan terus menghiriskan hatinya, lalu ia berusaha mengatasi perasaan ini dengan mengambil sikap bermasam muka terhadap si pemberi dan mendendam perasaan pemusuhan terhadapnya. Kerana pada hebatnya, pemberi inilah yang menyebabkan dia selalu merasa lemah dan kurang di hadapannya. Juga kerana si pemberi ini mahu supaya penerima selalu merasa bahawa dia terhutang budi kepadanya. Inilah perasaan yang menambahkan kepedihan hati penerima dan akhirnya perasaan ini berubah kepada permusuhan. Semuanya ini mungkin betul berlaku di dalam masyarakat jahiliah, iaitu masyarakat yang tidak dikuasai semangat Islam dan diperintahkan oleh Islam. Tapi agama Islam telah menghadapi masalah ini dengan suatu cara yang lain. Ia menghadapinya dengan menanamkan di dalam hati manusia bahawa harta itu ialah harta Allah dan segala rezeki yang ada di dalam tangan para hartawan itu adalah rezeki Allah belaka. Inilah satu hakikat yang tiada siapa pun mahu mempertikaikan kecuali si jahil yang tidak mengetahui punca-punca rezeki yang jauh dan yang dekat. Seluruh punca rezeki adalah dari limpah kurnia Allah. Tiada sesuatu pun dari punca-punca rezeki itu dimiliki manusia. Misalnya, untuk mewujudkan sebiji gandum, berbagai-bagai kuasa dan tenaga alam turut bekerjasama, iaitu mulai dari matahari kepada bumi, kepada air dan kepada udara, dan seluruhnya tidak terletak di bawah kuasa manusia. Demikianlah juga setitis air, seorak benang, pakaian dan segala benda yang lain adalah sama dengan sebiji gandum di dalam proses kewujudannya. Oleh itu, apabila seorang hartawan memberi sedikit hartanya, maka sebenarnya ia memberi harta Allah, dan apabila ia meminjamkan sesuatu kepada seseorang, maka sebenarnya ia adalah meminjam kepada Allah yang akan membalas dengan ganjaran yang berlipat ganda. Penerima yang susah dan miskin hanya alat dan sebab sahaja, dan untuk membolehkan pemberi itu menerima ganjaran yang berlipat ganda dari infak yang telah diberikan dari harta Allah itu. Kemudian Al-Quran menerangkan peradaban-peradaban yang sedang dibicarakan sekarang untuk menguatkan konsep ini dalam hati manusia supaya tiada seorang pemberi pun yang merasa angkuh dan tiada seorang penerima pun yang merasa terhina, kerana kedua-duanya makan dan dari rezeki Allah belaka. Dan bagi para pemberi, mereka akan memperoleh ganjaran mereka dari Allah jika mereka memberi harta Allah ke jalan Allah itu dengan menjunjung peradaban-peradaban yang digariskan oleh Allah dan mematuhi perjanjian yang dimenterikan dengan Allah. Dan tiada apa-apa kebimbangan kepada mereka, iaitu kebimbangan dari kemiskinan, dari hasad, dengki dan dari penipuan. Dan
tidak pula mereka berduka cita. Ayat 262. Yang ini berduka cita terhadap harta yang telah dibelanjakan mereka di dunia dan tidak pula berduka cita terhadap nasib kesudahan mereka di akhirat. Untuk menguatkan lagi konsep tujuan infak dan pengorbanan yang telah dibicarakan itu, iaitu konsep membersihkan jiwa dan menyenangkan hati dan menghubungkan pemberi dan penerima dengan tali hubungan kasih kerana Allah. Maka Allah berfirman di dalam ayat yang berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan yang baik dan memberi kemaafan lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakiti hati. Demi Allah, dan Allah itu Maha Kaya lagi Maha Sabar. 263. Di sini Allah menjelaskan bahawa sedekah yang diikuti dengan sesuatu yang menyakiti hati itu adalah tidak diperlukan. Malah lebih baik dari sedekah yang seperti itu ialah kata-kata yang baik dan perasaan yang memberi kemaafan, iaitu kata-kata yang baik itu boleh mengubat hati yang luka dan memenuhkannya dengan rasa kerelaan dan kegembiraan. Dan pemberian kemaafan itu dapat mencuci perasaan-perasaan dendam di dalam hati dan menggantikannya dengan perasaan persaudaraan dan setia kawan. Perkataan yang baik dan pemberian kemaafan dalam keadaan seperti ini, kedua-duanya dapat melaksanakan tugas utama sedekah, iaitu membersihkan jiwa dan menjinakkan hati. Oleh sebab sedekah itu bukannya suatu kemurahan dan pemberian dari pemberi kepada penerima, malah satu pinjaman kepada Allah. Maka ia diiringi dengan firman-Nya, dan Allah itu Maha Kaya lagi Maha Sabar. Ayat 263. Ya, ini Allah Maha Kaya dan sedekah yang menyakitkan hati. Ya ini Allah Maha Kaya dari sedekah yang menyakitkan hati. Maha Sabar, iaitu Allah mengurniakan rezeki kepada para hamba-Nya, tetapi mereka tidak bersyukur. Namun demikian, Allah tidak bertindak segera menghukumkan mereka dan tidak mengambil daya utama menyiksakan mereka. Allah lah yang mengurniakan segala-gala kepada mereka, dan Dialah yang mengurniakan kewujudan kepada diri mereka sebelum mengurniakan sesuatu yang lain kepada mereka. Oleh sebab itu, manusia hendaklah belajar dari kesabaran Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka. Oleh itu, mereka seharusnya jangan gopoh melakukan sesuatu perbuatan yang menyakiti hati dan menunjukkan kemarahan pada orang yang mereka telah berikan sebahagian dari rezeki yang telah dikurniakan Allah kepada mereka, apabila orang-orang itu menunjukkan kelakuan yang tidak menyenangkan mereka atau tidak berterima kasih kepada mereka. Manusia digalakkan mencontohi sifat-sifat Allah. Al-Quran sentiasa mengingatkan manusia dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka mengambil adab sopan mereka dari sifat-sifat itu sekadar yang terdaya oleh mereka. Peradaban seseorang Muslim juga sentiasa melihat dan mencari contoh pada sifat-sifat Allah. Dia berusaha mendaki anak-anak tangganya hingga dia berjaya mencapai sebahagian darinya yang telah ditentukan kepadanya mengikut kemampuan tabiatnya. Apabila keterharuan perasaan batin telah mencapai matlamatnya setelah ditayangkan pemandangan tanaman yang subur dan memberi hasil itu sebagai contoh perbandingan bagi orang-orang yang menginfakkan harta mereka kerana jalan Allah tanpa diiringi dengan perbuatan membangkit-bangkitkan pemberian dan perkataan yang menyakitkan hati,
setelah diperingatkan bahawa Allah itu maha kaya dari sedekah-sedekah yang menyakitkan hati dan bahawa dialah pengunia rezeki yang sabar dan tidak cepat marah dan menghukum, maka Al-Quran rujukan perintahnya kepada orang-orang yang beriman supaya mereka jangan menghapuskan pahala sedekah mereka dengan perbuatan membangkit-bangkitkan pemberian dan perkataan yang menyakiti hati itu. Dan ia melukiskan satu pemandangan yang menarik atau dua pemandangan yang menarik yang selari dengan pemandangan yang pertama. Pemandangan itu adalah tanaman dan hasilnya yang subur. Kedua-dua pemandangan itu menggambarkan sifat infak yang ikhlas kepada Allah dan sifat infak yang bercampur dengan perbuatan membangkit-bangkit pemberian dan perkataan yang menyakitkan hati mengikut cara penggambaran yang seni di dalam Al-Quran, di mana sesuatu konsep itu ditayangkan dengan bentuk gambaran dan kesannya ditayangkan dalam bentuk harakat, dan seluruh keadaan ini ditayangkan dalam bentuk pemandangan yang tersegam dalam daya khayal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim.